إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله خير نبيه سبب رحمة للعالمين بعثا صلى الله وسلم وبارك عليه وزاد فضلا وشرفا وتكريما لديه أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Tidak berlaku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, takutilah Tuhan kamu. Wahai manusia, takutilah Tuhan kamu. Kerana sesungguhnya hari kiamat adalah sesuatu kemenangan yang amat dahsyat. Pada hari itu kamu akan dapat melihat ibu-ibu yang mengandung menguburkan anak mereka. Ibu-ibu yang menutupkan anak mereka tiba-tiba melepaskan anak-anak tua mereka. Dan kamu melihat manusia-manusia pada hari itu menjadi gila. Tapi sebenarnya mereka bukanlah gila. Hanya azab Allah itu amalan seperti itu. Mari sama-sama kita meningkatkan perasaan takut dan turun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia sahaja yang layak untuk digantungkan perasaan kecintaan dan ketakutan dalam masa yang sama hanyalah kepadanya. Hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati kita agar kenalan Allah yang cahaya keimanan mengimbasi dan menyinari kehidupan kita. Kita memaafkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari, dibukukan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya dalam kitab Al-Iman bab bayan an-nabi dan nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihat." قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله. قال لله ولرسوله ولعامة ورضا للمسلمين خاصتهم وعامتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, agama itu adalah nasihat. Lalu kami berpesan dari para sahabat radhiyallahu anhu untuk siapa yang kerana apa? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nasihat kepada kerana Allah dan kerana melaksanakan perintah Rasulnya dan untuk orang seluruh orang Islam, untuk mereka dan umum mereka, semua orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini berkaitan agama dengan nasihat. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Maksudnya orang yang tidak suka menasihati tidak mempunyai agama yang sempurna di dalam dirinya. Maksudnya orang yang kuat agama adalah orang yang kuat beri nasihat. Apakah itu nasihat
seperti mana dimaksudkan oleh para ahli ulama, an-nasihatu iradatul khairi lil ghair. Nasihat itu ialah menghendaki kebaikan untuk orang lain, mencintai kebaikan untuk orang lain, bukannya sahaja kepada diri sendiri, bahkan menginginkan kebaikan itu tersebar untuk seluruh orang yang beriman, bahkan seluruh manusia. Di akhir-akhir ini kita melihat budaya memberi nasihat di kalangan umat Islam semakin pudar dan semakin tersikit di dalam jiwa dan hati masyarakat kita. Lantaran waktunya berbagai musibah, berbagai keberkahan di dalam masyarakat kita di masa ini dengan tersebarnya maksiat, tersebarnya budaya-budaya kanan, tersebarnya budaya-budaya membuang mata dan sebagainya, tetapi tidak ditegur dan dinasihati oleh orang-orang yang mempunyai akal dan pikiran. Lalu budaya ini semakin tersebar, semakin melular masuk di dalam masyarakat kita. Sedangkan Nabi SAW mengatakan bahawa agama ini adalah dibina di atas nasihat. Al-Imam Al-Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Risalah al-Mujahidin menyebut dengan nasihat berikut. وَأَرْسِلْ النَّصِيحَةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم تشيء النصيحة korbankanlah bersungguh-sungguh untuk memberi nasihat semata-mata kepada Allah dan kepada Rasulnya dan untuk orang-orang yang beriman. Dan mintalah pandangan nasihat dalam urusan kehidupan kamu daripada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna la yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama." Sesungguhnya hanya yang takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Maksudnya orang yang benar-benar takut kepada Allah ialah para ulama, dan alim ulama ialah orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan, wa'lam anna man nasahaka faqad ahabbaka wa man nahanaka faqad ghashaka wa man lam yaqbal nasihataka falaysa li ahli al-jannah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang yang telah menasihati kamu, maka sebenarnya dia sangat mencintai dan menyayangi kamu. Dan orang yang memuji-muji dan mengaku-ngaku kamu, maka sebenarnya dia telah menipu dan menghina kamu. Wa man yaqbal nasihataka falaysa li ahli al-jannah. Dan sesiapa yang tidak menerima nasihat kamu, maka sebenarnya dia bukanlah saudara bagi kamu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La khayra fi qaumin laysu fi nasihin, wa la khayra fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin." Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah muslimin yang kedua berkata, jaga kebaikan dalam suatu kumpulan manusia yang mereka tidak menasihati sesama mereka, dan jaga kebaikan pada satu kaum manusia yang tidak menasihati akan orang-orang yang memberi nasihat. Oleh itu marilah kita menghidupkan kebaikan di kalangan kita dengan memulakan nasihat-nasihat yang antara satu sama lain. Nasihat mempunyai adab-adabnya. Hendaklah kita menasihati orang-orang yang melakukan kesalahan dengan sebuah keikhlasan, semata-mata inginkan kebaikan untuknya tanpa mengadukan dia. Yaitu dengan menasihatinya adalah kita dan dia, bukan di hadapan salah orang lain. Dengan menasihatinya dengan penuh
nada yang dipenuhi dengan kejayaan, dengan lafaz bahasa yang lemah lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam ketika Allah memerintahkan mereka supaya pergi berdakwah kepada Fir'aun yang merupakan contoh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka berdua, wa qul la ta'budu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan katakanlah kepada kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mendapat peringatan atau dia takut, dan mudah-mudahan rasa takut kepada Allah masuk ke dalam hatinya. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang membesarkan Allah Subhanahu, yaitu nikmat yang dihadirkan oleh seorang penyair perempuan kepada seorang sultan Malaysia Al-Sulti yang mana raja ini dilahirkan pada tahun 143 dan meninggal pada tahun 185 Hijrah. Terkadang raja ini mengambil seorang penyair perempuan untuk menjadikan kesalahan di sana. Lalu raja ini tertarik dengan keisikan dan kelunakan dan keindahan pribadi penyair perempuan ini. Lalu raja memerintahkan supaya perempuan ini dikurung di dalam penjara kerana dia ini berzina dengan perempuan ini. Apabila raja dan perempuan ini berada di dalam bilik, tiba-tiba perempuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ilhamkan di hatinya dengan kata-kata kebenaran berkata kepada raja ini, ya Sultan, إني أخاف على هذا الرجل الجميل أن يعذب في النار فإن الحلال الفوز وبينهم وبين الحرام كلمة وكذا sesungguhnya aku cemburu dan aku katakan ke atas wajah yang cantik ini daripada dihadapkan dengan api neraka. Sesungguhnya halal itu adalah lebih mudah. Dan di antara halal dan haram itu satu perkataan hati. Benarlah satu perempuan ini. Lalu raja pun berkata, "Qadaqti, benarlah engkau." Lalu raja pun mengambil boti dan mengambil dua orang saksi. Lalu dilaksanakan akad nikah perkahwinan. Lalu raja pun bertemu dengan perempuan ini dalam keadaan halal. Itulah nasihat boleh menukar perkara yang halal dan perkara yang haram. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Rahimallahu imra'an ahda ila al-'umra wa yuqalu." Semoga Allah merahmati seseorang yang telah mengajarkan kepada Umar keaiban dan kelemahannya. Sayyidina Umar berkata, orang yang menasihati dan menegur beliau seperti mengajarkan sesuatu yang amat